Kita masih ingin membicarakan tentang program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani dan fokus kali ini adalah kepada Kementerian Perpaduan Negara. Ya, hari ini kita sangat berbesar hati bersama dengan Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Aaron Agu Dagang. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Jumpa kita lagi ya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita nak kongsikan Datuk kepada penonton Selamat Pagi Malaysia sekarang ini, apa yang dianggap sebagai pencapaian selama setahun bersama dengan Kerajaan Malaysia Madani? Lagi-lagi dalam prospek Kementerian Perpaduan Negara. Ya, kalau kita ingin bicara berkaitan dengan pencapaian setahun ini, kita perlu melihat dari awal lah sejarah sedikit sebanyak Kementerian Perpaduan ini. Sebab kita ni actually baru, semua tahulah, baru this is the tahun ketiga lah. Tapi memang dari dulu kita sudah ada jabatan perpaduan, kita pun ada lembaga di masa dulu. Dan yang memang sentiasa dengan kita adalah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional lah. Itu adalah satu daripada jentera utama kita di Kementerian Perpaduan Negara. Dan bagi kita sekarang ini, saya selepas setahun di sini, mula-mula pun saya pun tak berapa tahu pencapaian yang sebenarnya, yang apa kita nak. Tetapi memanglah perpaduan ini adalah untuk menyatu padukan rakyat lah. Untuk kita dapat hidup bersama, bersatu padu dalam keadaan demokratik, moderate dan sebagainya, untuk kita memupuk perpaduan dan yang keseluruhannya. Dan semua ini adalah terkandung di dalam dasar Perpaduan Negara yang telah digubarkan 3 tahun yang dulu melalui Federal Constitution, Perlembagaan Malaysia dan juga of course dari rukun negara lah. Dan dalam kedua dasar ini memang dari segi perpaduan ini semua terselit di sana lah. Dan bagi kita selepas konsep Malaysia Madani ini yang dihamkan oleh Perdana Menteri, kita di Kementerian Perpaduan mungkin yang kementerian yang pertama kali lah. Sebab kita melihat di dalam fokus di Malaysia Madani ada beberapa fokus dan kita tertumpu kepada kesejahteraan dan kebudayaan. Dan kita pun secepat mungkin pada bulan 1 dulu apabila konsep Malaysia Madani ini dihamkan, kita pun membuat satu kerangka untuk menjurus kepada pelibatan kita sepenuhnya untuk membantu membangunkan Malaysia Madani ini. Dan kita pun sudah mendapat kerangka. Dalam itu memang di Kementerian Perpaduan ini flagship kita adalah untuk perpaduan. Dan sebab itu kita namakan flagship perpaduan dalam kepelbagaian, Unity and Diversity. Dan di bawah ini kita telah pun menyenaraikan pelbagai program yang dikatakan kenegaraan, semarak kenegaraan, semarak perpaduan, rahmah, community rahmah. Dan semua ini menjurus kepada untuk mencapai perpaduan dan seluruhnya di negara kita. Dan dalam itu banyaklah program. Di peringkat kementerian kita sudah lebih mengadakan program sampai bulan 11 ini lebih 600 lebih program di bawah kementerian sendiri. Dan di kementerian kita pun kita sekarang ini sudah dimasukkan agensi lain seperti museum, archive, perpustakaan, yayasan sukarelawan dan 3 yayasan pendidikan, yayasan Tunku Dharma, yayasan Tun Razak dan sebagainya. Dan dengan semua agensi ini lebih hebat lagi program kita di Kementerian Perpaduan Negara ini. Ya. Yang Berhormat Datuk telah pun menyentuh mengenai komuniti rahmah sebentar tadi. Tapi selain daripada komuniti rahmah, apa yang paling sinonim sama dengan Kementerian Perpaduan Negara pastinya ialah kawasan rukun tetangga. Itu yang tidak boleh kita lupakan bila kita menyentuh mengenai Kementerian Perpaduan ini. Jadi sepanjang setahun ini, bagaimana sebenarnya perkembangannya? Bagi kita di Kementerian Perpaduan, apabila kita mendapat kelulusan untuk kembalikan, untuk melafazkan rukun tangga ke rukun negara. Rukun tangga. Tetangga. Rukun tetangga. Rukun tangga, okey. Itu dah satu lagi. Saya ada 2 rukun. Kalau rukun tetangga memang rukun tangga seperti yang saya katakan tadi adalah satu daripada jentera utama kita. Kita
sekarang ini mempunyai 8,000 lebih, 8,300 dekat 8,400 rukun tetangga di seluruh negara. Dan kalau kita melihat sejarah dulu, rukun tetangga ini adalah just neighborhood watch untuk keselamatan. Selepas insiden 1969 lah. Dan daripada tahun itu dia telah stage evolution. Ya, banyak. Daripada itu kita pergi kepada peringkat. Dan sekarang ini kita ingin membuat rukun tetangga ini lebih progresif. Sebab di rukun tetangga ini selepas kita melawat, saya sendirilah lepas melawat ke aktiviti rukun tetangga di pelbagai negeri, di Pahang, di Selangor, di Johor, di Langkawi dan sebagainya, di Sabah dan Sarawak. Kita melihat satu aktiviti yang mereka gembira adalah dengan aktiviti ekonomi. Tapi sekarang ini masih kecil-kecilan lah. Yang satu yang popular dah community rakyat rukun tetangga. Memanglah itu adalah macam kegiatan lepak mereka lah. Dia buat kebun dan mendapat hasil untuk dijual kepada rakan-rakan ataupun members lah. Tapi yang lebih Peramatu maju, kita pergi ke Langkawi, kita melihat satu KLT yang maju terlibat dalam business tourism. Langkawi tourism very successful. Of course kita dengan bantuan daripada koperasi lah, Kuskop sekarang ni. Dan kita pergi ke Pahang. Ke Pahang tu banyak macam-macam program. Betul. Dia buat program agriculture dan dia dapat hasil daripada agriculture tu dia pergi ke dalam processing. Buat macam-macam, buat tin, buat crackers dan sebagainya. Dan macam-macam lah hasil tanian. Kalau kita pergi ke Pahang, dia ada very big program yang dikatakan aqua memternakkan ikan dan sebagainya. Very successful. Dan juga di Sabah, banyak di Sarawak pun. Dan sebab itu kita telah pun memohon kepada, dan kita mengadakan satu inisiatif baru yang dikatakan KRT progresif. Kita ingin membuatkan KRT ini lebih progresif lebih dalam kegiatan ekonomi. Dan dari segi aktiviti mereka pun kalau dulu kita ada 1, lepas itu keselamatan, lepas itu kita ada 4. Sekarang kita ada 8 tumpuan. Dan sebab itu bila kita melihat tu dia become very komprehensif dari segi kesihatan, dari segi environment, daya cipta kepada ekonomi. Dan kita telah pun memohon bantuan pula dana daripada MOF. Kita dapat 20 juta sebagai inisiatif baru untuk mengadakan aktiviti di bawah KRT progresif. Dan semalam 2 hari dulu mereka sudah membuat workshop untuk melihat alat tuju KRT ini. Dan saya pun telah bawa kepada majlis penasihat dan kita akan bawa kepada kabinet untuk diberi nota dulu, lepas itu untuk diluluskan supaya aktiviti ini boleh dilaksanakan seterusnya dalam tahun harapan lah. This is a very big lift for us in Kementerian Perpaduan dari segi community base. Ya, Muhammad Datuk, kan seperti yang kita tahu, tuition kami juga telah diperkenalkan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan kerana ini mementingkan aspek pendidikan dalam negara kita. Jadi kalau boleh, Wabi Datuk boleh kongsikan kepada kita tentang tuition kami ini, bagaimana prosesnya dan siapa yang akan mendapat manfaat seperti ini. Ya, tuition ini adalah memang kalau dulu sudah di peringkat kuasaan rukun tetangga KRT. Memang kita sudah ada Peramatu tuition untuk membantu budak sekolah Form 5 yang akan menduduki SPM lah. Dan kita sekarang ini kita sudah ada satu lagi yang lebih hebat, sukarelawan, Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan this is a very strong force dalam Kementerian Perpaduan sebab mereka bukan saja terlibat dari segi memberi tuition ini, tapi juga dalam pelbagai program yang melibatkan belia. Ya, dan bagi tuition kita ada 2 jenis tuition lah. Satu di peringkat KRT kita mendapat peruntukan agak banyak, 1 juta lebih. Di peringkat yayasan kita ada lebih kurang dalam 0,5 juta yang di Peramatu diberilah oleh kalau di tahun ini tabung haji donate 500,000 untuk tuition
Tapi of course TUSA ini kita akan menhebatkan lagi lah untuk mendapat lebih banyak dana untuk diperluaskan lagi. Sebab sekarang only dalam a few state yang mereka ini aktif. Kita tahun depan kita akan mohon lebih banyak lagi peruntukan dan tenaga pengajar. Kalau di KRT memang kita sudah ada tenaga pengajar sendiri di peringkat tabika perpaduan. Dan di Yayasan Sukarelawan Siswa ini memang dia university student. Dia akan pergi untuk membantu memberi tuition lah kepada SPM student yang akan menduduki SPM. Ya. Bila kita menyentuh mengenai perpaduan, ia bukan sahaja terletak di bahu kementerian semata-mata, tapi juga ia memerlukan bantuan dan juga sokongan daripada orang awam. Jadi bagaimana sebenarnya kerjasama kementerian bersama dengan NGO-NGO di luar sana? Oh, NGO ni very active NGOs. Saya menerima kunjungan dari banyak macam-macam NGOs di seluruh negara ini. Saya belum mendapat kunjungan daripada Pulau Pinang. Di Pulau Pinang berpuluh-puluh NGOs. Dari segi agama, dari segi belia, dari segi macam-macam. Sebab NGOs ni kalau yang memilih didaftar daripada dengan RUS ataupun dengan belia. Dan mereka ni amat aktif. Baru esok saya akan bersama dengan Yayasan Rukun Negara. Can you imagine? Yayasan Rukun Negara untuk melancarkan buku Rukun Negara. Dan sekarang ni so many people that interested dalam perpaduan ini. Mereka melihat mungkin dari segi penglibatan kita, dari segi exposure kita selama ini, kita cuba untuk expose as much as possible lah kita punya program itu. Dan di TV, di semua tempat TikTok kita adakan promosi lah. Dan sebab itu NGOs ini sudah begitu ramai ingin bersama kita. Kita ada juga Friends of Unity. Friends of Unity ini ramai Friends of Unity kita. Setiap kita adakan program mereka datang untuk membantu. Kalau kita perlukan macam Bakor Rahmah tadi, Komiti Rahmah ni, mereka akan datang, dia beri berapa kita nak. Cuma kita tak dapat bagi. So saya melihat Malaysia, kita tu we are very generous. So when it come to all these things, mereka melihat kita ada program yang memang akan membawakan kemuliaan, kesejahteraan, perpaduan ni, mereka semua terlibat. Ya. Baik, Wabi Datuk, untuk kita mencapai perpaduan yang jitu dalam negara kita, pastinya kita perlu libatkan juga golongan muda. Jadi bagaimana untuk kita melibatkan golongan muda ini untuk kita memupuk semangat perpaduan yang lebih hebat dalam negara kita ini? Ya, terima kasih. Kita memang mengetahui lah golongan muda ini adalah dia very active people, dia accessible to media dan sebagainya. Di Kementerian Perpaduan ini kita bukan saja dari untuk belia, dari awal-awal lagi kita sudah start. Kalau kita melihat di Kementerian Perpaduan ini, kita sudah ada beribu tabika perpaduan, di mana kita expose mereka kepada cita-cita rukun negara dan matlamat rukun negara dan sebagainya. Dan daripada itu di peringkat sekolah kita sudah ada kelab rukun negara. Di peringkat universiti kita ada sekretariat rukun negara. Ini belia lah. Dan lepas itu kita ada macam-macam pertubuhan belia. Kita ada Yayasan Sukarelawan, this belia. Dan di mana mereka ini kita berharap penglibatan mereka ini amat memberi untuk fokus kepada yang dikehendaki oleh kita. Setiap aktiviti kita memang melibatkan belia. Dalam pelbagai aktiviti sambutan minggu perpaduan, liga sukan. Baru kita habiskan liga sukan. Yes, very big. 2 bulan, 3 bulan baru habis liga sukan Unity. Menarik. Ya. Ada. Saya nampak. Okey. Saya tak sempat lah, saya dengar, saya perasmian saya bagilah dengan FAM. FAM terlibat. So kita melibatkan pelbagai NGOs lah, dan ini menjurus kepada penglibatan belia juga. Ya. Kalau kita melihat tadi, Yang Muhammad juga ada mengatakan di bawah Kementerian Perpaduan ini sekarang ada tambahannya. Ada agensi daripada muzium, ada juga arkib. Jadi bagaimana sebenarnya usaha daripada pihak kementerian sendiri untuk menarik minat orang ramai untuk kita sentiasa ingat dan tidak lupa mengenai khazanah negara ini? Ya, terima kasih. Seperti saya sebutkan di awal tadi, sekarang ni di Kementerian Perpaduan kita sudah ada agensi arkib, muzium, perpustakaan dan yayasan-yayasan tertentu. Saya pun
ditanya di Dewan Negara mengapa kementerian agensi-agensi ini disimpan di Kementerian Perpaduan, apa uniknya. Sebab dulu agensi ini adalah di bawah Mautek, di bawah Pengajian Tinggi dan sebagainya, di bawah kerjaan tempatan. Dan saya melihat perpaduan ini adalah asas perpaduan ini adalah di segi sejarah, ketemadunan kita, di segi khazanah. Sebab apabila kita menjurus kepada benar-benar itu khazanah warisan ini adalah penglibatan kita adalah menjurus kepada perpaduan juga. Ya. Apabila kita ingin mengetahui pengetahuan dan untuk mengenali sejarah dulu, dan itu adalah kalau kita melihat sejarah penubuhan Malaysia, itulah di bawah museum, archive. Dan sebab itu kita mengadakan pelbagai program kenegarawan di bawah archive. Kita mengadakan puisi di peringkat museum supaya mereka-mereka yang tokoh dari segi ini untuk bersama-sama mengadakan program yang melibatkan ke semua etnik group. You'll be surprised kalau kita yang buat puisi dan sajak ini, yang selalu jadi champion ini bukan Melayu, orang Cina. Setuju. Ya, you melihat Ya, betul. Orang Cina. Dia lebih pandai lagi untuk buat sajak dan puisi ini. Dan sebab itu kita amat menggalakkanlah banyak program. Dan satu program yang baru kita adakan tahun ini yang kita akan sambung lagi adalah dari segi bahasa kolokvial, bahasa pasar ini. Bahasa kita sekarang ini setelah mengumpul ataupun membuat program di Sabah, di Pahang kita sudah buat mengilir Sungai Pahang. Kita akan buat di banyak tempat lah untuk kita buat recording bahasa kolokvial. Di Sarawak kita dah buat. You know lah, the way we talk, the bahasa yang kita pakai itu, the terminologi itu, dia semua berlainan. Tapi ya ni kita perlu bawa rekod untuk generasi yang akan datang lah. We have to inherit. Betul. Ini warisan kita ini. Okey, Yang Berhormat, pada 8, 9 dan 10 ini apa yang menarik akan disajikan di reruai kementerian? Kita akan mengadakan banyak booth untuk pameran-pameran sebab kita ada agensi, museum, archive, perpustakaan, KRT dan dengan kementerian sendirilah. Saya dah fahamkan, saya belum lihat lagi, sekarang under preparation. Kita memang akan mengadakan banyak booth. Setiap aktiviti booth kita mesti ada macam setiap aktiviti kerjaan kita akan buat booth macam archive dengan museum, dia very aktif sebab everything kita buat tu memang sejarah dia ada terselit di sana. Jadi kita pun amat bangga apabila kita mengadakan semua pameran-pameran ini walaupun dia kecil-kecilan. Tapi setiap program kerjaan itu memang ada melibatkan sejarah dan warisan kita. Dan untuk 8, 9, 10 ini ini adalah program yang besar lah. Dan kita di Kementerian Perpaduan telah tugaskan untuk bukan saja mengadakan booth untuk pelbagai pameran, tapi kita tugaskan untuk aktiviti pameran kebudayaan dan makanan lah. Yang itu penting, kebudayaan dan juga makanan. Apapun tanya Yang Berhormat Datuk di atas setahun pencapaian bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara ini. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut apakah sebenarnya pencapaian sepanjang setahun ini, terus sahaja ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8, 9 dan 10 ini.